Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Rafiza Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Menteri Tenaga Manusia dan Menteri Kedua Perdagangan dan Perindustrian Republik Singapura menekankan kepentingan dalam meningkatkan hubungan erat antara kedua-dua buah negara. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Menteri Tenaga Manusia dan Menteri Kedua Perdagangan dan Perindustrian Republik Singapura membincangkan peningkatan kerjasama dua hala. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Dr. Tan Sri Leng, Menteri Tenaga Manusia dan Menteri Kedua Perdagangan dan Perindustrian Republik Singapura. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Turut hadir semasa majlis menghadap Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara Datuk Paduka Haji Ibrahim, Timbalan Setiausaha Tetap Perdagangan dan Industri di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Semasa majlis menghadap, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama menekankan kepentingan dalam meningkatkan hubungan erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura yang telah lama terjalin. Ke arah itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama bertukar-tukar pandangan mengenai usaha-usaha dalam mengembangkan lagi kerjasama dua hala termasuk ekonomi, pelaburan, perdagangan serta pembangunan kapasiti. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Dr. Tan Sri Leng, Menteri Tenaga Manusia dan Menteri Kedua Perdagangan dan Perindustrian Republik Singapura. Majlis menghadap berlangsung di Qasar Al-Mizan. Turut hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara Datuk Paduka Haji Ibrahim, Timbalan Setiausaha Tetap Perdagangan dan Industri di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Semasa majlis menghadap, Duli Yang Teramat Mulia dan Tuan Yang Terutama menekankan kepentingan hubungan erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura dan seterusnya membincangkan mengenai peningkatan kerjasama dua hala termasuk dalam bidang ekonomi, pelaburan, perdagangan serta pembangunan kapasiti. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Dr. Tan Sri Leng, Menteri Tenaga Manusia dan Menteri Kedua Perdagangan dan Perindustrian Republik Singapura. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Izzah.
Demokratik Republik Timor Leste berminat untuk melanjutkan kerjasama dan rakan kongsi dengan negara Brunei Darussalam dalam pelbagai bidang. Dalam temu bual eksklusif bersama Berita RTB, Tuan Yang Terutama Dr. Jose Ramos Horta, Presiden Demokratik Republik Timor Leste, memuji kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam peranan meningkatkan keamanan dan kestabilan serantau. Tuan Yang Terutama juga menyentuh mengenai bidang-bidang kerjasama seperti pembangunan kapasiti manusia, pendidikan dan kesihatan. We both are determined to expand, strengthen our relationship. We have a lot to learn from Brunei in many areas, particularly in training of our people. His Majesty already guaranteed us scholarships, and we would like to see, for instance, our medical doctors. We do have probably plenty enough medical doctors, but very, very few who are specialists. So we would like to send to hospitals in Brunei, but also in the field of energy, including renewable. I would like to see maybe airline connectivity. We look forward to have young Timorese coming to work here, which is mutually beneficial in the sense they contribute to whatever Brunei needs in terms of working in agriculture, of factories, any industry. We look forward to implement this MOU. The MOU covers precisely labor mobility and everything done through G2G, government to government. Tuan Yang Terutama Dr. Jose Ramos Horta, Presiden Republik Demokratik Timor Leste serta rombongan tengah hari tadi bertolak meninggalkan Bandar Seri Begawan selepas menamatkan lawatan negara selama 4 hari. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Menteri Pengiring. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juwanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Juga hadir Tuan Yang Terutama Wan Hatfi Lutfan bin Haji Abdul Latif, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timor Leste, dan Tuan Yang Terutama Abel Guterres, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste ke negara Brunei Darussalam. DigiCon 2023 membincangkan mengenai kemajuan digital bank, terutama keselamatan siber dan perlindungan data. Ikuti bahan beritanya dan bahan berita lainnya selepas ini. Sempena sambutan Hari Perkhidmatan Awam ke-30, Kementerian Hal Ehwal Ugama mengadakan majlis sambutan Hari Perkhidmatan Awam peringkat Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis berlangsung pagi tadi di Ibu Negara. Majlis diadakan sebagai penghargaan atas perkhidmatan dan jasa baik yang dicurahkan oleh pegawai dan kaki tangan kementerian berkenaan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Pada majlis tersebut, 102 orang pegawai dan kaki tangan yang bersara pada tahun 2022 menerima sijil. Majlis juga meraihkan pegawai dan kaki tangan kementerian tersebut yang menerima anugerah sempena Hari Perkhidmatan Awam ke-30. Hubungan baik negara Brunei Darussalam dengan Republik Indonesia membolehkan banyak kemajuan dicapai dalam hubungan dua hala. Sehubungan itu, Majlis Resepsi sempena Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun diadakan semalam.
Hadir mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Tuan Yang Terutama Dr. Ahmad Ubaidillah, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke negara ini dalam ucapan alu-aluannya menyentuh mengenai hubungan kedua-dua negara yang semakin rapat dan harmoni, khususnya dalam pelbagai bidang antaranya bidang diplomatik, perdagangan, pendidikan, politik dan pertahanan. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam komited menyokong pertumbuhan industri penapisan dan petrokimia dengan aspirasi meningkatkan persaingannya dalam pasaran. Ini termasuk meneruskan kerjasama dalam membina kapasiti bagi pertumbuhan berdaya tahan di samping bersama-sama berusaha ke arah mencapai matlamat iklim negara. Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, menyatakan perkara tersebut pada Majlis Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan bagi projek pembangunan fasa kedua Pulau Muara Besar PMB dengan Hengi Industri Sendirian Berhad. Majlis diadakan petang tadi di salah sebuah hotel Jerudong. Brunei Darussalam's key partner in our journey towards diversifying the country's economic sector through downstream oil and gas, bringing us closer to realizing the aspiration of the economic blueprint for Brunei Darussalam, Goal 3 of Awasan Brunei 2035, towards a dynamic and sustainable economy. Majlis diteruskan dengan penandatanganan pelaksanaan perjanjian projek pembangunan fasa kedua PMB dan memorandum persefahaman bagi program kerjasama bersama di antara Universiti Brunei Darussalam dan Universiti Zhejiang. Penandatanganan disaksikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Pandu Pembangunan PMB Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi Jawatan Kuasa Pandu Pelaburan Langsung Asing dan Industri Hiliran. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Pandu Pembangunan PMB dan Tuan Q Jian Lin, pengerusi Zhejiang Hengi Group Company Limited dan pengerusi Hengi. Sejak beroperasi 30 tahun lalu, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD telah melalui perubahan signifikan yang membawa faedah terutama kepada para pelanggan dan pemegang saham. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menekankan inovasi berterusan penting untuk kekal relevan dan menyesuaikan diri dengan dunia yang pantas berubah. Bagi menerapkan inovasi revolusi industri keempat, kumpulan BIBD juga perlu mengenal pasti peluang dan cabaran. Berucap pada Majlis Perasmian Persidangan Inovasi Digital Olive DigiCon 2023 pagi tadi, Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah selaku pengerusi kumpulan BIBD menjelaskan penggunaan berkesan dan selamat adalah penting untuk pertumbuhan dan kemakmuran berterusan. Justru kemahiran menguasai teknologi dan mewujudkan harta intelek sendiri hendaklah diberi tumpuan, bukan hanya menggunakannya. To that end, we launched the Olive mobile application at our subsidiary, BIBD at Tamwell, marking the beginning of our third major transformation. We have set out ambitious goals under Project Olive to implement Olive across the BIBD group by 2025 in order to continue to provide customer service excellence, address their evolving needs, and to align with the visions of a smart nation as outlined by the Brunei Digital Economy Master Plan. Dihadiri lebih 900 orang, DigiCon 2023 menjadi platform untuk berbincang mengenai kemajuan digital bank, terutama keselamatan siber dan perlindungan data.
Persidangan diisikan dengan pembentangan ucap tama mengenai evolusi industri perbankan dan 4 forum utama yang menekankan aspek penting transformasi digital. Persidangan mengetengahkan 4 forum utama masing-masing menangani aspek kritikal transformasi digital. Perasmian persidangan berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Bersempena dengan gerakan kesedaran kanser November dan Oktober, taklimat mengenai kesedaran dan pengesanan awal kanser wanita dan lelaki diadakan petang tadi di Sekolah Antarabangsa Brunei ISB. Berangkat mendengarkan taklimat Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim Ibni Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtar Billah. Taklimat disampaikan oleh penceramah dari Pantai Jerudong Specialist Centre PJSC. Taklimat bertujuan memberikan kesedaran mengenai kanser dan cadangan mengenai langkah pencegahan kanser. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa menerima penarafan 5 bintang cemerlang dan penghargaan berdasarkan sistem penilaian Quakerel Simons QS Stars Ratings. Pengiktirafan tersebut diterima dalam majlis penganugerahan QS Stars yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia baru-baru ini. Hadir bagi menerima penganugerahan tersebut Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Dalam penyertaan buat julung kalinya, UNISA telah berjaya mendapat 5 bintang dalam 5 dari 8 kategori, iaitu pengajaran, kebolehpasaran, pengantarbangsaan, pembangunan akademik dan prasarana. Manakala dalam kategori tanggungjawab sosial dan keterangkuman, UNISA mendapat 4 bintang. Rektor UNISA menyatakan sebagai sebuah universiti berteraskan Islam yang masih muda, penarafan tersebut merupakan satu pencapaian yang membanggakan kerana ianya telah meletakkan UNISA setaraf dengan universiti terkemuka antarabangsa yang turut mendapat penarafan 5 bintang seperti Universiti Putra Malaysia, University of Jordan, King Saud University, Coventry University dan Lancaster University. Musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat separuh akhir kebangsaan tahun 1445 Hijrah 2024 Masihi, kelolaan Kementerian Hal Ehwal Agama, diteruskan lagi hari ini bagi hari ketiga. Musabaqah diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. 12 peserta termasuk 2 orang qari'ah memperdengarkan bacaan masing-masing. Hadir Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, pengarah urusan haji. Majlis pengumuman keputusan dan penyampaian hadiah dan cenderamata akan diadakan esok. Orang ramai boleh menyaksikan siaran langsung majlis tersebut melalui platform media sosial rasmi Kementerian Hal Ehwal Agama. Expo Produk Tempatan 2023 akan bermula 30 November nanti di Dewan Bridex Jerudong. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Antara punca utama penyakit buah pinggang di negara Brunei Darussalam adalah menghidap penyakit kencing manis dan tekanan darah tinggi. Pendaftaran dialisis dan pemindahan buah pinggang bagi negara Brunei Darussalam pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing merekodkan seramai 235 dan 192 kematian pesakit buah pinggang peringkat akhir. Awang Abdul Muiz bin Haji Ibrahim, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Jabatan Perkhidmatan Renal, mengongsikan perkara tersebut semasa sesi terakhir Forum Kesihatan petang tadi.
Forum bagi Kementerian Hal Ehwal Ugama tersebut adalah salah satu acara kesinambungan dari Juraiwara Kesihatan Buah Pinggang untuk Semua sempena Hari Buah Pinggang Sedunia tahun 2023. Forum kesihatan disampaikan oleh Dr. Jayakrishnan K. Pisharam, pakar bersekutu Jabatan Perkhidmatan Renal, dan Dayang Norinah binti Duraman, pesakit renal. Taklimat dan Juraiwara ini bertujuan meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan menjaga kesihatan buah pinggang serta masalah yang berkaitan dengannya. Kementerian Hal Ehwal Ugama pagi tadi meneruskan inisiatif pemberikaan pengukuhan maqasid syariah dalam pengurusan dan pentadbiran negara Brunei Darussalam kepada penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung di daerah Brunei dan Muara. 97 penghulu mukim dan ketua kampung menghadiri taklimat tersebut. Taklimat bertujuan memupuk kesedaran dan penghayatan prinsip maqasid syariah dalam kehidupan beragama, beraja dan bernegara ke arah menjamin kesejahteraan dan keselamatan sosial serta kestabilan negara. Taklimat berlangsung di Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan akan mengadakan Expo Produk Tempatan 2023 selama 4 hari bermula 30 November di Dewan Predex Jerudong. Diadakan sempena Brunei December Festival kali ke-7, Expo dikendalikan bersama oleh Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei melalui Darussalam Enterprise DARE. Expo menyediakan platform untuk pengusaha-pengusaha tempatan dalam mempromosikan dan meluaskan lagi pasaran produk secara langsung kepada pembeli. Pengusaha produk tempatan yang ingin menyertai Expo tersebut boleh mendapatkan borang penyertaan dengan menghubungi 7192389. Tarikh tutup menghantar borang permohonan ialah pada hari Khamis 16 November pukul 5 petang. Maklumat lanjut layari media sosial Instagram @localproductexpo.pn. Keputusan tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan TPK bagi siri BBF melalui One Week Bid akan diumumkan esok 9 November. Keputusan diumumkan melalui laman sesawan Jabatan Pengangkutan Darat JPD di www.jpd.gov.bn dan www.nomborku.gov.bn. Semua penenda yang telah mengikuti tawaran tertutup TPK sama ada berjaya atau sebaliknya juga akan menerima email mengenai keputusan tawaran tersebut melalui email yang telah didaftarkan bersama pihak jabatan tersebut. Bagi sebarang pertanyaan, hubungi JPD melalui WhatsApp 7181641 semasa waktu pejabat atau email info_ltd@jpd.gov.bn. Liga Futsal Brunei 2023. 2 perlawanan berlangsung malam ini. GGISC Futsal menentang BIBD SRC. Manakala RB Sham FC bertemu dengan DDTFT. Perlawanan berlangsung di Dewan Serbaguna, Kompleks Sukan JKR.